Mesti dibajak kitab turah dan modern. Kemudian di masjid dia imbangkan dengan kesempurnaan pembacaan. Sebab universiti tak sempat ajak bacaan satu-satu. Cuma masa 2 jam lah. Kita ke di masjid, kita sampai ke mana. Kemudian Syekh ajak, dia tak ada Faisal. So tak ada tertekan tu. Kalau banyak Faisal kita pun tahu. Sekali student tanya mana dia soalan. Jadi tanya soalan masuk Faisal tu banyak lagi. Jadi itu iskalian. Tapi tak apa, kalau kamu semua tahu susun program. Kita bukanlah suruh jadi alam apa. Maksudnya kita jadi seorang pelajar yang faham rujuk kitab. Kitab Bajuri, kitab Minhaj Talibin, kitab Majmu', kitab Radhah. Jadi di situ kita ada kemahiran. Nak kaji apa? Kita dah ada sungguh-sungguh. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam masalah insya-Allah kita ada Syekh. Kita ada ikhtiar, kita ada al-lubah, kita ada al-kitab. Jadi zaman sekarang orang tak talaqi semua sebab tak ada masa. Tapi ada orang yang ada masa talaqi kalau di tempat tertentu di Mesir. Tapi itu pun kesendirian. Kalau kita bayar dekat Syekh sebulan 500 ringgit kan, dia ajak. Tapi di sini tak ramai orang yang buat macam tu. Lupa agak pergi kuliah lagi. Kalau di Mauritania, alhamdulillah semua Mauritania ni dia mazhab Maliki. Jadi sistem Malaysia ni, kalau di pondok Malaysia pun tak semua ada sistem macam tu dah. Banyak kita Jawi, kemudian kita Arab sikit, kemudian kita model Arab sikit. Banyak orang kepada akidah. Untuk kekuatan fiqh tak banyak. Ada sebagai Kelantan baca kitab Ali Jamul Jawami'. Tapi kelengkapan untuk muasarah tak ada lah. Dia tak menyediakan ekonomi, pengurusan, accounting. Jadi dia ada orang kata pro and contra. So kita sebagai pelajar kita kena bijak. Universiti kita belajar research, belajar cara research macam mana, tengok macam mana susunan. Kemudian ada talaqi, kita belajar baca kitab. Sebab tak pondok kelemahan dia tak ada research lah. Jadi semua benda ada kelemahan. Jadi kita pandai ambil kat pondok sikit, cuti ni ambil dia sikit, saya pergi kursus sikit. Universiti tak mampu mendidik pakar yang sempurna. Pondok tak mampu mendidik pakar yang sempurna. Kemudian pakar-pakar yang kami tengok ni, pakar tu bukan universiti bentuk, bukan pondok bentuk dia. Bukan sepenuhnya lah. Universiti bentuk sikit, pondok bentuk sikit, diri dia sendiri, kemudian dia munaqashah. Jadi orang kata apa, hybrid daripada semua apa benda ni baru dia jadi seorang yang hebat. Tapi kalau intern tu kan universiti semata-mata minta kena berarti bila kita tinggi baju pakai tu kita tak boleh baca kitab. Jadi kita rujuk buku Melayu ya, terjemahan. Buku terjemahan saja. Pondok pula dia cerita benda baru kita tak tahu pula apa. Di situ dia ada terenggangan manhajiyah sebab kita tak macam universiti zaman dulu. Dalam universiti itu ada semua. Jadi itu yang program yang bagus. Dan kita semua kalau boleh hafal matan ni sangat apa, orang kata masyhur. So siapa nak baca wala yajuzu ba'al lahmi bil hayawan. Kita baca sampai salam habis. Kita boleh. Hari ini kita nak habis sampai so dah banyak. Okey, silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bidaram wa ja'alna min al-muhsinin al-rahimin ya rabbil alamin wa radiyallahu anhum la khayr wa la bay'u lahmi bil hayawan wa yajuzu bay'u dhahabi bil fiddati mutafadilan naqdan wa kadhalika al-mat'umat la yajuzu bay'u al-jinsi minha bimithlihi illa mutamathilan naqdan wa yajuzu bay'u al-jinsi minha bighayrihi mutafadilan naqdan wa la yajuzu bay'u al-gharri. Silakan baca. Kalau akhwat baca ni bisa dekat nanti baca. فصل خيار البيع والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا
ولهما أن يشترط الخيار إلى 3 أيام، وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده، ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بلوغ صلاحها، ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. فصل: بيع السلم. ويصير السلم حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه 5 شرائط: الأول أن يكون مضبوطا بالصفة، والثاني أن يكون جنسا لم يختلف به وجهه، والثالث لم تدخله النار لإحالته، والرابع ألا يكون معينا، والخامس لا من معين. ثم لصحة السلم فيه 8 شرائط، وهو: الأول أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، والثاني أن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه، والثالث إن كان مؤجلا ذكر لفظ محله، والرابع أن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، والخامس أن يذكر موضع قبضه، والسادس أن يكون الثمن معلوما، والسابع أن يتقبض قبل التفرق، والثامن أن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط. Alhamdulillah. Kita masih dalam bab riba, tidak boleh jual daging dengan haiwan jinsun yang sama. Daging lembu jual dengan lembu. Kadang berlakunya riba al-fadli. Ada add-on kat situ. Ada penambahan. So kita dah letakkan item ribawi yang mula-mula apa itu. Wa riba fi dhahabi wal fiddah, kalau closer fiqh modern, iaitu anwa' nuqud awraqiyah. Kalau macam sebagai kitab syarah oleh Mustafa Qura, dia ada syarah banyak mata syujah penuh apa di Yaman, di Syria, dia letak awraq naqdiyah fi'at mana. So zahab fiddah wa ma yaqumu maqamahuma, iaitu duit fiat mana, sama ada RM ataupun apa nama dia dolar. So itu juga item ribawi. Timbul isu duit yang orang jual, duit antik tu, itu tidak termasuk dalam item ribawi sebab dia sudah ditamatkan apa mata wang, jadi komoditi. Kan ada orang mata wang jual kan, duit lama tu. So itu dia tak jadi mata wang, itu jadi komoditi. Komoditi ni arud, maksudnya al-arud, duit yang bukan emas dan perak. So boleh jual. Jadi emas dan perak. Kemudian makanan umat, dia panggil at-ta'am, semua jenis yang dianggap sebagai makanan termasuk ubat-ubatan. So, kalau kamu jual ubat Panadol dengan Panadol, maka kena sama. Kalau berenang tak apa. Jadi ubat pun termasuk di dalam anwa' ta'am, termasuk tafaqquh, iaitu makanan-makanan apa macam buah-buahan, apple dengan anggur, semua jenis. Jadi di situlah kalau kita buat jadi bekerja, kita hasriyankan, makna kita determinkan apakah item-item ribawi. Sebab itu iskaliah sekarang kita gunakan kredit, kita beli makanan. Kredit itu maksudnya hutang. Makanan itu ribawi. So, seperti mana kita kata tak boleh guna kredit kad, beli emas. Macam itu juga makanan. Tapi orang macam itu dekat emas. Yang makanan tidak. Ini bukan untuk fatwa, ini contoh dalam kerangka syafi'iyah tu. Sebab itu sebenarnya kalau di Malaysia ni dia tidak ada satu universiti tu yang dia membina kerangka manhajiyah mazhab. Bukan makna mazhab tertentu, tapi kita nak latih macam itu. Kamu sekali belajar, kamu tak tahu fikir otak tu. Otak Syafi'i ke Maliki ke Hanafi. Dia otak hybrid. Bagus saat ini, tetapi dia mesti ada sikul. Kamu dah faham otak Syafi'i kuat. Bukan untuk beramal, untuk faham. Beramal tak kuat di mazhab tak kuat sebab dia fatwa. Kita ada hajat, tetapi untuk belajar kena ada satu kekuatan. Macam kita belajar silat ataupun urut tu kita belajar silat apa nama gayung kita belajar, tapi kita kena belajar satu silat. Lepas tu kita habis. Tapi iskal kita sekarang ada universiti ataupun yang kemukakan satu kos. Macam mana kamu nak faham fiqh dalam kerangka syariah? Nah itu yang saya buat sekarang. Saya buat ni bukan untuk fatwa. Fatwa kamu ambil lah siapa pun. Tak haraj. Fatwa dengan fiqh satu dunia yang berlainan. Fatwa untuk beramal. Fiqh mazhab untuk kita belajar, untuk kita apa nama dia latih menjadi faqih.
Itu je. Ada kamu dalam beramal kamu ikut mazhab apa saya tak tempoh. Saya ni Hanafi lah ikut lah kamu ni kan. Tapi untuk pembelajaran kamu kena pergi satu madrasah yang kamu nak nanti putar fikir. So sekarang kita belajar kerangka Syafi'iyah. Kerangka Syafi'iyah sekarang ni dia menyebut bahawa item ribawi ada pada makanan. So kita saya guna kredikat bertanggung. Kalau dirikat apa sebab dirikat? Dia menggunakan apa yang ada dalam akaun dah. So dia berlaku qabah hukmi, constructive possession. So seolah-olah bila kita bagikan duit tu sudah diserahkan kepada penjual. Tapi kredikat dia ambil beberapa masa. Sebab kalau kita kredikat kita bayar, begitu akaun tak potong. Bisa guna kredikat. Kamu nak guna pun paling kurang gaji 1,500, DPA 500 tak cukup tu. Tapi tak apa, kita kena guna semua yang halal lah. Sebab kalau kita tak guna, kita tak tahu dia punya apa, dia punya perjalanan, dia punya proses modus operandi itu kita tak nampak kat mana beza kredikat kita bayar duit dalam akaun belum deducted lagi, belum dipotong lagi. Sebab tu hujung bulan apa bayar. Sebab tu dia ada late payment charge. Sebab lewat bayar. Tapi debit card tak ada late payment charge. Sebab bila kita guna dia potong tu. Cuba ada debit card kan? Kamu bayar nanti kamu buka apa payment online ke apa yang online tu, kamu tengok duit tu dipotong tu tak? Duit dah tak ada dah. So di situ boleh berlaku qabah hukmi. Tapi dalam kredikat boleh juga fikir cara dia lah. Nak bertempoh, dia guna istilah T2, transfer tu ambil 2 hari, 3 hari, T2, T3. Di bank dia guna macam tu lah. Tentu kamu guna, kalau kamu buka account di posisi tu, tengok lah account dia ada account macam-macam. Kemudian kalau Islamik dia akan letak huruf I. Itu maksud Islamik, deposit Islamik, account Islamik, semua sebut I. Itu dia punya term dia. Kalau tidak ada term I itu maksudnya kamu buka yang conventional. Era tak pasal. DPP, Philgo Bank semua. Bank dia ada Islami dengan conventional. So produk yang Islami dia akan letak investment I. Yang ambil produk I. Itu cara kita baca apa nama dia, apa dia panggil apa? Bank. Sama macam kita saya belajar di bayar saja contoh cekan. Ada semua sini ni semua ada alamat yang ada di KL, ada di kat mana. Lepas tu depa kalau minta dia minta hujung ni ya. Ini dia. Ini semua bahasa isyarat. Dia ada ilmu dia. Dia pun lupa pergi belajar apa. Belajar sekali je. Tapi makna dia. Hujung ni dia ada makna dia, yang ada makna dia. Kalau cek yang tengok dekat kurungan tu, itu dia memang tengok kat situ. Kalau salah tu dia. Dulu kita tak belajar tentang apalah kulit dalam tu. Pokoknya palang-palang tu dia ada. Sebab nak elak daripada penipuan. Kau baca tak sejarah penipuan cek? Cek ni apa cerita dia? Yang buat tu penipu. Bisa tengok cerita tu. Filem tu yang berlakon tu yang kalau berlakon Titanic tu yang lelaki tu apa tu? Kaprio. Bukan Kaprio. Dia buka filem tu, kau boleh tahu sejarah macam mana cek ni tercipta. Jadi kami menipu cek. Dulu cek tak ada satu jaminan. Kalau apa daripada bank atau siapa lah, dulu cek tipu je. Berapa? Dia dapat duit begitu banyak. Sampai dia ditangkap dan dia tahu siapa yang tipu cek. Sebab dia yang paling menipu. Akhirnya dia yang buat sistem cek itu dikawal. Assurance. Jadi kalau dalam penipu dia dah ada berapa orang? Lepas orang bank dia tak tipu lah dah. Tipu habis semua bank. Dia tipu jadi pilot. Dia cerita betul. Cek, maksudnya sejarah cek. Kalau dia baca buku tak faham, tengok filem, wow, cek, faham. Apa ini adalah siri. Sebab tu kita create siri. Siri, siri. Pokoknya dia ada rekod dalam sistem. So, pada umat kita sekarang, kalau kamu nak bahas, boleh tak pembayaran kredit kan? Bayar makanan. Sebab selalu soalan semua mah. Sedangkan kita baca di sini wa amma fi dhahabi wal fiddati wal mat'umat.
Dan keadaan yang sama mesti mutamatsilan dan juga nafkah. Tapi ketika dengan makanan berbeza, jadi kita boleh kita kena nafkah, kena la. So sekarang ni masa kita bayar kredit kad, beli makanan, buah-buahan, makanan sebagainya, duit tak masuk ni. Tapi dia tu confirm lah masuk sebab telah direkodkan secara hutang. Tapi kalau baca akaun dia terbalik lah. Dia terbalik. Kita, kalau duit kita masuk debit ke kredit? Apa dia? Siapa kat akaun dia kawan? Sebenarnya Haidar, kita tak akaun. Wajib untuk menjadi muslim mutlak dia kena baca akaun. Itu pandangan Imam Nawawi. Hisab dulu dia, hisab. Persoalan usul fiqh dia panggil, adakah mujtahid mutlak wajib belajar hisab? Wajib. Macam nak kira benda-benda dulu. So, akaun ni satu yang telah diwajibkan secara usul fiqh di zaman moden. Kalau tak banyak benda kita tak berkira. Kalau kita ada dua dia buat ikhtiar debit kredit. Kita buat kredit. Kita buat kredit. Kita rekod kat debit dan kredit. Jangan ni. Tak boleh ni. Dia kena macam kita 23-24. Jangan. Tak ada wakil seorang. Akaun. Akaun lah. Kamu cuba tengok resi bank tu. Bank dengan kita link. Sebab bank dengan kita dengan bank, hubungan kita siapa penghutang, siapa penghutang. Bank hutang tak jadi bank penghutang. Dia dipanggil debtor. Dia orang yang penghutang. Okey. Kreditor kita yang bagi bank hutang kalau dalam account saving atau current account. Boleh dengan financing. Bila pembiayaan kita nak beli rumah, kita hutang bank. Okey. Kita balik. Tapi bila kita beli account supaya kita betul rekod financial statement, dia deposit masuk dalam liability bank. Kan kalau account kita ada asset, equity dan liability. Okey. Asset bank ni dia punya simpanan dia, bond, apa semua tu. Liability dia ialah deposit. Sebab dia kena bayar balik kan customer. Duit dapat macam dia, duit kita. So kita tengok dan bank kita terbalik. Masa sepatutnya bila kita masuk duit dekat bank, dari sudut slip tu bank jadi debit. Dia hutang kita. Kredit bila dia buat kita terbalik. Kita debit dia keluar masuk jadi kredit. Dia sebab tu kalau kita baca financial statement bank dengan kita lain, duit syarikat jadi apa? Kredit dia debit. Kalau dia account bank terbalik. Yang masuk kepada dia adalah kredit. So benda tu kesan kepada zakat. Bila tak buat kira zakat, dia tak kira duit kita tu sebagai aset. Nampak? Maksud saya sarankan supaya kita belilah perakaunan hak UUM banyak. Baca sikit-sikit lah. Saya minta pandai semua. Kita kena baca tak semua. Nak buat kira zakat, nak buat kira amalan. Kalau kita baca macam ni, tak sambung akaun, kita tak akan nampak the real value. Kalau setakat ceramah bilang, tuan-tuan haram riba, dia tak akan dia punya modus operandi ni, dia tak akan cerita kalau orang kata, ustaz ni macam mana ni? Sikit akaun salah, nanti dia jawab. Orang akaun dia akan counter kita betul. Kita bersaya, tak tahu tak jadi susah kita nak terang. Okay? Jadi kita tengok di situ lah. Kita hafal wal riba wal zahab wal fiddah wal mat'um. Itu item. Kemudian wa yajuzu bai'u dhahabi bil fiddati mutafadilan naqdan. Dalam muamalah kita kena tahu barang item dengan price
So, price ini macam kita nak tahu kita cakap setelah huruf O. Sebelum huruf O adalah barang. Kalau sistem barter, emas dengan emas kita jual, makanan. Macam mana kita nak tahu dia ni barang, dia ni price. Yang selepas O tu adalah price. So, jadi kita kata bai' zahab dia adalah subjek matter. Bil fitah tu adalah harga dia. Semua huruf, semua kalimah selepas O dipanggil sebagai thaman. Sebab O ni dipanggil muqabalah, exchange. Dia ada, tapi tak ada nak cerita kat semua. Cerita point itu dalam amalan O ini dia tak panggil isti'anah, dia panggil muqabalah. Tukar, pertukaran. Maksudnya tidak boleh menjual beli emas bertukar. Bahasa dia macam tu. Bukan terjemah dengan perak, itu literal. Tapi bahasa muamalatnya bertukar dengan perak. So perak itu jadi apa? Price. Jadi harga, jadi saman. Kan kita belajar hukum muamalat sekarang. Ada aqidain, penjual, bai' dengan mushtari, mahkun alaih, saman dan matmun ataupun muthman. Harga dengan barang. Kemudian asirah, ijab, qabul. So bila kita bagi barang emas, duit dia mana? Perak lah. Tapi kalau disebut wala yajuzu bai' dhahab bai'u fiddah bil dhahab, jadi dhahab tu jadi price. So dalam kita buat kiraan, sebab dia kesan dalam kita dalam apa nama dia muamalat, dia bagi hukum saman, ahkamul mathmun berbeza dengan ahkam saman. Mathmun barang kena muayyan. Ini dalam praktis juga, dalam mazhab Syafi'i sama, kita dalam praktis. Sebab dia ada beza. Maknanya kalau kita tak ada ayat ni, kita kena sebut ayat mineral, kita mau apa-apa semua. Kalau zaman dia boleh tidak takyid. Maknanya kita nak sebut dolar boleh, nak sebut apa nama dia ringgit boleh. Sebab tu bila kita pergi bayar dekat kaunter, tiba-tiba credit card tak lepas. Tak apa, kita guna debit card. Debit card tak lepas. Last sekali bayar menggunakan duit cash. Sebab dia panggil apa? Az-zaman la yata'ayyan. Maksudnya duit tu tak perlu kita determinkan. Tapi barang tak boleh. Kalau kita jual barang tiba-tiba kosong, maka terbatal jual beli. Daripada hukum price, kalau rosak kad tak boleh menggunakan, jual beli tidak masih valid, masih kita di dalam perundingan. Sebab tu bila kita pergi kedai, saya tukar kad ni. Kalau ikut cara mathmun, kita kena angkat ni. Tidak, kita bayar macam tu je. Sebab tu kena tahu kedudukan saman. Sebab saman ada hukum yang berlainan dengan mathmun. Jelas? Dia faham? Siapa tak jelas? Boleh, benar. Dan kita buat dalam praktis kita. Kalau kita pergi overseas macam tu lah, kadang guna dolar, kadang guna rial. Kalau kita pergi Mekah, dolar lepas terima rial kita guna. Itu sama lah. Pasal apa kita boleh bayar dengan dalam bentuk pelbagai sebab daripada zaman lah yang ta'ayan, dia tidak diwajibkan kita tentukan. Tapi kalau barang boleh begitu, ambillah yang satu pun. Yang mana kamu suka, itu kamu beli. Itu hadiah boleh lah. Ambillah yang satu nak. Tapi kalau jual beli tak boleh. Sebab dia termasuk di dalam majhul. So majhul termasuk dalam orang. Ada fraud, kita tak izinkan. Itu kaedah pembacaan dalam muamalat. Disebabkan kita sekarang tak baca bahasa Arab itu susah sikit kita nanti. Semua kalau kita baca Arab, nak tahu price ni tengok huruf O. Selepas huruf O itu adalah price. Dalam perniagaan dia ada pembelajaran pricing. Macam mana kita ada perhitungan price ni. Kita nak kira harga barang tu banyak mana, servis banyak mana. Dia ada ilmu kita nak buat kira. Buat kiraan harga. Bukan saja-saja kita letak RM50. Servis pun dia ada kiraan dia. Kita tengok minyak, tengok elektrik, tengok kebakaran, tengok berapa jam. Sebab kita ada time value of money tu.
Sebab tu macam pembayaran elok imam, kita guna konsep tu lah, time value of money. Berapa jam dia jadi imam. So kita bayar based on, bukan based on jadi imam. Imam tak ada bayar apa ni, memang sebenarnya macam tu kita di rumah pun ada elok. So kita buat bayaran kiraan elok imam. Sini ada elok imam ni. Tak ada habis free. Ni memang ikut betul-betul. Ini memang ahli syurga. Imam ni tak tahu ni. Sebab ada elok. Tapi kalau tak ada elok, siapa nak jadi imam? Jawi kita bayar apa? 900. 900. Tiba-tiba Jawi tarik 900. Takkan jadi imam pun kita tengok. Sebab masa jadi imam tu kita bayar di atas konsep time value of money. Dia duduk kat situ beberapa jam jadi imam, waktu jaga majlis apa tu. Bukan kita bayar di atas subjek matter dia tu imam, cuma itu sebagai mimbar bin majas. Sebab agama tak ada bayar, kamu bayar. 5 waktu dapat RM100 tu dia. Sebab kita mukhlisin dalam ni. Nampak macam mana fiqh dia dapat kiraan. Dia nak menjelaskan benda itu sebagai sah dari undang. Kita nak justification kan pembayaran imam di atas dia menjadi imam. Sebab kalau dia tak dibayar elok pun kita bayar kan? Kita bayar pun tak dapat sebab habis jadi imam. Jadi kita bayar di atas konsep al-habs. Sama dengan wanita duduk di rumah dapat nafkah tu bukan dia akan dia sebagai isteri semata-mata, akan konsep al-habs. Habs tu dia duduk di rumah berapa lama. So kiraan jam tu bila perempuan keluar daripada rumah dia pergi kerja, maka konsep nafkah dikurangkan tapi orang lelaki bayar kan? Sebenarnya konsep nafkah ni dia berdasarkan time value of money. Bila duduk rumah suami, sebab tu dia pergi kerja, dia duduk rumah suami. Duduk 24 jam. Jadi itu yang bayaran nafkah tu. Bila isteri mula bekerja, dia tak duduk rumah dah. Maka sepatut dari sudut fiqh tu dikurangkan nafkah. Katalah 1,000 sebulan, dia pergi kerja 8 jam, maka dikurang dapat nafkah dia. Tapi orang perempuan tak mahu. Dia kata tak boleh, ni mesti bagi juga. Tapi kalau kita guna konsep keadilan accounting ni, jadi pakat tu jadi haram. Sebab dia tak ada di rumah nampak lah. Tapi tak apalah, halang, kita halangkan lah. Tak ada masalah. Cuma point dia itu, macam mana fiqh cuba menghalalkan benda yang haram. Sebab asal usul bayar upah kat agama ni tak boleh, dia kena ikhlas. Itu ada usul. Tapi kalau di usul fiqh kita guna framework istihsan. Nampak dia di berbagai framework. Mutafadilan naqdan boleh kita makan dan kita syarat dia mesti cash. Apa juga. Wa kadzalika al-mat'umat la yajuzu bai'u jinsi minha bi mithlihi illa mutamathilan naqdan. Dalam makanan pun kalau kita nak jual daging lembu mesti dengan daging lembu mesti 1 kilogram. Daging lembu ni dia macam-macam kategori. New Zealand, apa dia, Australia, Malaysia. So kalau yang mat'umat bukan sama dengan macam Perak, apa maksud jinsun? Jinsun ini jinsun dalam fiqh berlainan dengan jinsun dalam arti. Dalam arti dia adalah kuliyun mukhtalifin fil haqiqah seperti al-hayawan. Al-insan hayawan. Hayawan itu maksud dia bukan binatang. Dia hayawan itu maksud dia dzu ruhin, makhluk yang ada ruh. So, kita terjemah hayawan di bahasa Melayu binatang juga, binatang yang berfikir. Beza binatang dengan hayawan. Hayawan maknanya dzu ruh. So, natiq yang boleh berfikir. So, hayawan adalah jinsun. Okay. Di bawah dia ada bahim. Bawah binatang. Bahimah tu binatang sebab dia ada ruh. Cuma beza dia tidak boleh berfikir. So, macam kita nak kira mata wang dan juga makanan itu satu jinsun. Itu dia mesti berbeza dari sudut penggunaan dan kalau duit dalam konsep kenegaraan. Status negara itu menjadikan jinsun yang berlainan. Jadi ringgit dengan RM satu jinsun, satu kain. Kain yang berbeza. So bila dia kain yang berbeza, kita boleh dolar dengan apa nama dia ringgit. Walaupun dua-dua terletak, tetapi dia ada faslun. Faslun dia dengan daulah. Kalau hayawan dia jinsun, faslun dia dengan natiq. Natiq tu dia adalah yang membezakan insan dengan bahimah. So dalam apa dia item ribawi, kita akan bezakan misalnya
ikan dengan daging. Dia satu jenis yang berbeza. Ikan daging juga tapi dia nama dia ikan. So daging lembu daging juga tapi nama dia daging lembu. So berbeza nama itu menjadikan jinsun jinsa ni. Bila jinsa ni dua jinsun yang berbeza, boleh di situ ada additional, ada penambahan nilai. Tapi kalau jinsun wahid macam mas, dia mas 916, 109, tapi cara am. Jadi tak boleh ada mutafadilah. Tapi emas dan perak tak nama pun perak. Emas putih berilah lah. Nak tengok sama dah dia punya ingredient emas putih dengan emas apa dengan emas kuning. So dalam item ribawi, isu yang penting ialah kamu memahami apa itu jinsun. Kerana di situ nak menentukan yang boleh kita buat tambahan nilai dengan tidak boleh tambahan nilai. Dari sudut khabar dan juga satu lagi sebut apa, la ni itu sama syarat. Mana tidak boleh ada installment atau bertanggung. So kita bila tengok item, kita tengok oh yang ni item ribawi sama jenis emas putih dengan emas kuning. Oh dengan perak berbeza. Riba, kemudian makanan. Contoh apple merah, apple hijau. Satu jenis ke dua jenis? Satu jenis kan. Ini warna aja beza, nama sama. Okey. Jadi kalau apple dengan buah petai, lain. So di situ kita kalau masuk dalam pertanian, dalam pertanian pun tak ada apple ni. Mana ada dia pop tak cari buat tak riba dah. So itu sebab itu timbul satu isu sebahagian sahabat-sahabat dia kolektif, masa kita beli duit raya tu tak boleh bertanggung. Kita bagi satu kan ambil duit sering-sering tu. Yang kadang tu kita bertanggung. Jadi pertukaran wang raya tu kita kalau kat bank apa kita bagi satu duit tu. Kadang-kadang kita tukar dengan karakan dan sebagainya. Kena ada syarat riba juga. Kita nak RM5, jadi kita bagi 100, kita dapat 5 kali 20, 20 keping. So 20 keping tu bila bertukar 20 keping yang RM100 satu keping tu, apa konsep dia? Riba ke? Ataupun dia beli? Zahirnya secara perspektif dia beli lah. So bila dia beli kan, terus dalam ni. Jadi duit 100 bagi RM dengan RM5 RM, jinsun ke jinsan? Jinsun. Sebab ada satu daulah, maka mesti mutamathilan, tak boleh bagi satu ringgit. Kalau nak bagi tidak ada syarat, luar daripada kontrak, kena separate sikit, ambil masa sikit. Beda bagilah ni aku biar ringgit ni buat makan, tak apa. Jangan bagi dalam majlis. Tu nampak betapa cantiknya kita punya pada fiqh dan dia kawal sistem kita supaya berlaku keadilan. Semua muamalat ni satu je, iaitu mabda'ul adal. Dia buat semua kontrak-kontrak ni sebenarnya bukan matlamat ni banyak, matlamat satu je, iaitu adal. Nampak? Tapi dalam adalah banyak sangat camat. Sampai kita belajar banyak semua. Semua kontrak yang dibahaskan dalam 50 kontrak semuanya menuju kepada konsep keadilan. Jelas? Baik. Kemudian ويجوز بيع الجنس منها بغير الجنس متفاضلا نقدا بغير الجنس. Maksudnya jenis-jenis yang lain. Kalau handphone dengan rial, apa lagi? Semua mutafadilan boleh ada add-on. Kemudian naqdan, syarat naqdan itu mesti kita serah ada penyerahan qada dan la'ani. Dalam majlis saya 3 jam isu. Melainkan di bank ni dia ada istilah T+2 lah, itu sebab dia transfer jauh. Bila kita buat DT, kita nak hantar duit ke Amerika, hantar duit ke Mesir, tak semua bank ada direct. Dia kalau dalam bank dia ada nombor seri bank. Saya tengok nombor seri bank ni dia ada. Aduh, saya ada contoh. Saya pun baru belajar sikit tu. Mana gambar tu tengok? Nak tengok? Saya kena check dulu. Supaya ini pun sebab saya ada orang transfer duit kepada luar, susah nak check tak ada mana loteri apa. Lepas tu budak bank ni nak pindah tak ada kat Malaysia.
dia kena pergi dekat mereka tu. Dia ada nombor siri. Subhanallah. Berarti kita ni sentiasa saya ni rasa bodoh je. Banyak benda tak tahu. Syekh Ali dan Syekh Ali. Tunjuk balik nombor sorry ya tak? Kamu pernah tak buat transfer luar negara? Pernah? Dia ada nombor siri dia ni. Sekejap. Dia nombor siri. Try cari kawan-kawan yang nombor luar negara. Nak tengok dia kata kamu nak cari tahu, saya pun kena faham. Tapi dia ada siri-siri dia. Dia ada account. Swiss card, dia panggil Swiss card tu. So Swiss card ni dia ada makna bank tu, dia ada nama dia. Dia panggil Swiss code. Swiss code tu setiap bank ada Swiss code dia. So bila kata kita daripada kota atas di Malaysia, dia kena pergi bank kalau tu. So sebetulnya kalau kita nak serah duit dan sebagainya, mesti ada pop-up, tapi bila pop-up dia akan transit dekat mereka dulu. Itu yang dipanggil daripada transfer plus tu, dimaafkan dalam bank yang tak dimaafkan dalam bank. Orang yang main forex dia kias tak ada masalah. Dia kata memang tu forex juga, sebab kita tukar daripada duit ringgit ke duit dolar. Dia faham macam tu. Oh, itu ada penangguhan sistem macam tu. Sebab bank ni rekod tu je dah tutup. Dia boleh tutup account, istilah dia tu. Makna dia pengamalan apa semua boleh betul-betul tukar, baru dia boleh transfer. Sebab bank ni dia berhutang dengan bank. Dia panggil apa, tukaran malam, istilah dia katakan. So dia memerlukan 2 hari. Geng-geng yang main forex ni, dia forex trading ni, dia tak tengok bank pun buat. Bank bukan dalam bentuk trading, dalam bentuk exchange. Jadi dia memerlukan 2 hari. Ini orang yang tidak belajar muamalah susah. Dia nampak kes sama dia tu kes. Akhirnya banyak juga ustaz-ustaz yang main forex. Forex ni maknanya berisiko tinggi. Yang kaya tu bukan yang main. Yang kaya tu dia punya broker. Dia yang main ambil charge. Kita ni berasa bagi benda duit dah. Semua pula ketahan. Kalau kita dah, kita mazhab Syafi'i, dia bukan riba, betul. Kalau boleh, tapi sistem kita kalau buat macam tu, dia akan banyak skill juga. Di Mesir tu dah ada pegang duit ni bukan riba. Ada seorang budak Melayu ni, dia pandai. Dia jual, dia beli duit budak ni dengan harganya rendah, dia letak bawah. Duit pembayaran deferred, saya akan bayar lepas 6 bulan. Sebab dah tak riba. Jadi dia beli dengan hutang. Dengan kata dia tak tahu. Budak saya, kalau dia berkata riba, pakai beli sebahagian. Akhirnya 6 bulan hilang. Sebab tu fiqh betul juga, tapi kita nak ada sistem keadilan. Supaya kalau kita kata duit fiat money itu bukan riba, dia akan cipta skema yang betul. Nanti ada ground cukup banyak, market, black market cukup banyak. Jadi macam mana nak kaum? Sebab itu Imam Ghazali kata dalam Ihya, ada muamalah fiqh yang okey, tapi nilai keadilan dia tak. So kena tengok nilai keadilan tu. Kalau kita hanya belajar kita fiqh semata-mata, kamu akan susah. Sebab fiqh ni, orang yang faham fiqh ni dia akan belajar 5 perkara. Ini dipanggil manzumah syariah yang disebut oleh Syekh Ali Qurada. Dia ada praktik yang betul. Yang pertama al-fiqh al-Islami, maknanya mazhab dan fiqh Quran. Kalau kita nak faham dunia. Yang kedua ilmu usul fiqh. Yang ketiga qawaid fiqh. Yang keempat maqasid syariah.
Yang kelima, siasat syar'i. Dapat? Kalau kamu hanya belajar fiqh Islami, kamu tak akan nampak dunia ni. Itu asas ada. Ya, ilmu yang disebut accounting, legal, apa semua tu kan. Tapi basic tu syariah. Yang pertama, al-fiqh Islam. Kamu ada satu mazhab, kemudian belajar fiqh corona. Kemudian yang kedua, usul fiqh. Yang ketiga, qawaid fiqh. Yang keempat, maqasid. Setengah orang sekarang dia baca maqasid je. Itu terlalu. Dia ilmu ini dia panggil satu package. Kalau tahu mengenai punya fiqh tak faham, baca maqasid senang sikit, tak boleh. Orang yang hanya bergantung pada maqasid jadi teruk, jadi selalu semua maqasid. Yang kelima, siasat syariah. Sebab ada benda fiqh hanya dapat dikawal oleh kerajaan. Macam ni lah, tapi kereta, lesen. Kalau ikut lesen tak wajib, memang tak ada. Tapi kan tak ada lesen untuk pakai budak umur 10 tahun pun naik atau accident saja. Maka siasat syariah mewajibkan kita ada lesen. Jadi seorang faqih ada kelemahan sebahagian masyayikh kita. Sebab dia hanya belajar kitab Minhajul Talibin. Dia tidak belajar siasat syariah. Dan akhirnya polisi-polisi dia terlengkap. Sebab itu bila isu syarikat, benda tu kena audit dan rekod. Benda tu semua dunia kan. Duit kita semua. Tak apa. Jadi fiqh mungkin lepas tapi dengan takal lah. Pecahan. Dan ada kes tu. Dia bukan saya berhad. Bila kita nak bagi projek, dia kena masuk meeting dulu. Di undang-undangnya sebab duit tu duit syarikat saya berhad. Bukan duit kita. Walaupun duit kita pada hakikatnya kita yang letak modal kita semua kita. Tetapi setengah berhad ini, dia seorang kita ni jadi pekerja masyarakat tu, syarikat tu ada orang. So bila kita dapat keluar, dia tidak boleh ada ketirisan. Akhirnya bila kalau staf lapor, katakan walaupun dengan saya tukar, tapi dari sudut amanah, integriti tak ada. Jadi akhirnya kita takkan dia bagi pecah. Walaupun kita sebut fiqh menurut apa mahkamah bukan fiqh tapi kita faham undang-undang syarikat kita takkan juga. Jadi nak buat apa kita masuk penjara kalau tak ada benda tu. Jadi kita follow tersebut. Buat masuk mesyuarat, ada benda diluruskan, ada apa kata apa sign apa semua. Walaupun model tu kita yang buat. Sebab tu syarikat SME kadang-kadang tak follow pun. Tadi start tak pun. Dia tak tahu dia guna yang lain dengan dia punya financial statement punya teruk hilang. Dah tak tahu lah kat mana aset, kat mana semua dia guna semacam. Ini dia dalam di masjid. Kalau tak ada auditor, kan tak tahu. Tambah-tambah semalam tahfiz, lagi dia tak tahu macam mana dia kira dia ni. Celah. Jadi kita kena tak idrakul waqi'. Bapak katakan aku menjawab dengan benda tu je. So ada benda yang fiqh bertentangan dengan legal. Dan kalau kita buat, kita masuk penjara. Macam pakai serban sunnah. Tapi kita nak ada jalan raya, tak boleh pakai. Ada kes sebuah negeri itu masuk penjara. Dia kata tak boleh, saya ikut sunnah. Dia boleh ikut undang. Tapi tak apa-apa kita bergaduh dengan polis pasal serban. Akan saat tepi geledah tu serban pun jalan. Mereka mana nak pakai juga kan? Sebab kenapa kita nak buat benda tu? Dan kita masuk penjara nama. Jadi kelemahan orang syariah apabila tidak baca siasat syariah dan polisi government, dia akan jadi jadi. Nampak? So, kita mesti luas cara kita fikir. Jangan tertumpu hanya kepada kita. Itu ibadat tak apa, tapi dalam sistem kita kena baca semua. Kita masuk pula wala yajuzu bai'ul gharar. Gharar ni ada berlaku pada 4. Masa, barang. Kemudian masa tak disebut sebab itu masa kita tepat. Kalau kita tengok apa-apa muamalah disebut berapa bulan, 1 bulan ijarah. Bila nak sebut masa tu penting sebab takut berlaku penipuan. Sebab bila kita lewat harga barang terjejas. Kemudian barang, bila barang kita kena sebut jenis, now, kind, tipikal dia dan sifat.
Kalau kita beli kereta, jenis apa? Mercedes. Tipikal dia apa dah? Mercedes S-Class, E-Class, A-Class. Warna apa sifat dia? Biru. Mercedes dia ada darah biru terocas ni. Putih, hitam. BM dah ada biru. Tengok BM ada biru. So kita sebab tu kita tengok dalam orang tu. Semua sebut dulu sini. BM ni apa. Tayar sempok. Itu syariah komplain. Cuma di segi financing, BM belum sediakan lagi Islamic financing. Mereka masih menggunakan loan. Daripada loan sendiri, dia bagi dalam 80% atau 85%. Tapi kalau Toyota dah ada Islamic financing. Kalau beli Toyota nanti, kamu tak payah buat kat bank. Buat dengan Toyota saja. Dengan syarat-syarat dia dan berlakunya financing masa dia bertawar. Toyota yang saya tak tahu bunyi saya tak tahu aset dia siapa dia punya syariah committee. Tapi selalunya bila bertawaruk maksud dia selalunya lah Toyota ni bekerjasama dengan perusahaan silang. Macam Yadim. Bila kita pergi buat, saya pergi buat, saja kita tengok saudara isteri ni pergi try buat. Ada yang cakap saya katalah rasa. Jadi pergi tengok macam mana cara dia jual beli dekat perusahaan. Dia bagi jual dalam masa power bank. Kemudian lulus, dia bagi kita kertas tu, tengok prosedur kita apa semua, kemudian dia bagi duit, kemudian cincin kita disimpan dan simpanan tu cas di atas, bukan hutang, di atas dia jaga. Jadi duit tu bukan di atas emas. Emas sebagai cadangan, sebagai rohan. Duit tu ambil daripada perusahaan, hutang barang perusahaan. Dia tak ada hutang-hutang. Itu dipanggil makhraj. Cara kita nak keluar daripada riba. Kalau pajakan dia desa, dia bagi duit hutang. Dia bagi dan kita kena bayar secara interest dari sebagai cadangan. Malah dia bagi duit. Hantar dasar dulu. Kita tawaruk bagi duit di atas jual beli dia. Kenapa sawit tu? Nampak tak beza? Sebab tu ini financing, ini loan. Jadi dalam bank dia tidak ada istilah loan tu istilah konvensional. Islamic kita guna financing. Kadang-kadang kita sebut apa yang sebut saya pun sebut loan kena loan. Tapi kita buat Islamic loan. Macam Islamic bond lah. Sekarang ni diubah pada suku. Tapi dia beri Islamic bond dan macam benda tu dah maksud. Tapi eloknya kita popularkan istilah kita lah financing. Dalam Arab disebut tamwil, pembiayaan. Sebab itu PTN disebut hutang kan pembiayaan. Masa kontrak pembiayaan. Masa dia buat tahu. Cuba cek tengok, saya tak pasti. So itu term-term yang kita boleh kembangkan. So orang ini ada 3 orang fahih ini yang terlarang. Sebab risiko dia sangat tinggi. Ini banyak dalam list lah. Kalau risiko sangat besar, apa nama dia, kemungkinan tidak ada kita jual barang yang ada di laut, gelombang laut. Malah benda-benda yang susah kita nak dapat. Kemudian orang wasit yang sederhana. Tapi yang tu sederhana ni ataupun wasit, mutawasit ini, dia akan tengok kepada kuasa mufti. Sebab dia boleh naik ni jadi fahih, dia boleh turun jadi gharar yasir. Sebab tu dia ada ketengahan. Ketengahan maknanya fatwa akan ditentukan oleh seorang mufti. Macam Riyad kita berkata ni. Sebab Riyad ni isu juga. Kita beli Riyad Musalkin, kita tengok ada sebiji sebelah. Tabiat Musalkin ni dia ada 4 bulan 6 bulan. Dia ada sebulan. So di situ bukan kata pendengar tu tipu dia pun tak tahu, dia tak buat. Maka boleh disahkan, cuma harga tu mesti dikurangkan. Sebab ada aib padat lah pada bilangan tu. Jadi kita tengok di situ, kalau terlampau teruk sangat sampai buruk, itu kita jadi khayal aib, kita ambil duit balik lah. So kalau orang yasir macam kita pergi bilik ayam, kita bayar ayam, kita guna berapa liter. Ada orang tak guna langsung, dia guna tisu kan. Tapi bayar semua seringgit lah. So orang-orang yang macam tu makan makanan buffet. Sebab kita bayar buffet RM50, bukan kita makan semua lah, nak makan semua. Jangan tengok tak lah. Ayam tadi dapat, kita ambil 2-3 aja. Jadi adakah berlaku orang di situ membatalkan jual beli buffet? Tidak terbatal. Sebab benda tu yasin. Orang tak perlu. Dia pun tahu saya pergi makan buffet ni bukan makan semua orang tahu lah. Tapi ada orang yang syahid dia tahu itu orang Arab tak sah.
Sebab kita buat buffet untuk menyenangkan buffet ni konsep. Kalau orang ramai-ramai kita buat order ala carte, jenuh lah. Apa nama dia kedai satu nak makan apa je, order satu. Mai menu satu orang bergaduh, siapa order dia lambat. Jadi konsep buffet ni adalah untuk mengelak daripada masyaqqah. Cuba kita buat kegiatan kita buat buffet. Okey, nak makan apa? Bila menu kahwin dah selesai. Jadi macam menu kahwin walaupun dia bukan JP, tetapi kita letak dia tu apa makan lah itu apa. Tapi walaupun itu adalah hadiah, ada dipanggil akad ibadah, kita tak boleh makan lebih. Contohnya kalau ada sate, ambil 3 cucuk, ambil 10. So Rasulullah larang makan tak lebih daripada 3 tamar. So kalau kita makan sebab tuan rumah tu bila dia berduit, dia bukan suruh kita makan semua. Kita pergi ambil 20 cucuk. Sedap sate ni. Tu orang belakang kan, tinggal bawang kan, nasi impit lah. Ni student lah. Saya pun masuk dulu kita tak tahu pergi ambil 15 cucuk. Siapa suruh main lambat, tapi tak boleh 3 cucuk, 4 cucuk je. Sebab walaupun dia adalah akad ibadah, tetapi dia ada tu mahkamah dia yang makan bilang kan. Ini sedap ayam dia ni 4 ketul. Tu orang ni makan kuah je. Jadi itu dia panggil adab. Cuma orang tak educate dengan benda ni dihibai sedap tu. Ingat tu orang tak. Baik, jadi gharar ini satu benda yang terlarang segi mengundang fraud pada masa, pada barang, pada tempat. So, kita tengok di sini saja boleh selesaikan kefahaman scammer dan juga skim cepat kaya. Skim cepat kaya ni kalau mencari pejabat pun dia main sewa kereta mana, selalu dia sewa kereta je. Saya untung sebulan 30,000, 20%. Orang kampung yang banyak kena tipu dengan skim cepat kaya. Dia tak main orang bandar, seorang bandar dia boleh check website. Kita contoh dah lama, kita sebelum semalam di AC kita ada lebih pandang. Saya ada, saya lupa dia tak mana. Mana dia mana? Dia saya simpan, dia simpan banyak sangat. Aduh. Dia nak contoh AC saya tak ada. Ya ada lebih kurang 600 lebih. 600 lebih. Tapi dia pun tak berlama. Tapi kan kamu pun dia tak berlama. Aduh, kat mana? Dia bisa simpan semua ni. Tenang. Tapi itulah belum banyak kan. Dan tu tadi buat. Ada 600 lebih. Jadi orang yang melapor boleh tengok, ini patut syariah, ini patut syariah. Cuma dalam sistem pelaporan dia tak janji. Mana ada sampai 20%? ASB 5-6 kan? Dulu adalah tahun bila tau 8%. Kalau babi kecut pun dia bagi tinggi 10%. Tetapi yang naik kampung 20% dia jamin. Apa lagi sekarang yang dapat pencet 300,000 mau masuk semua ni. Kesian. Orang mau masuk dah 10%. Kalau ada 300,000 mau masuk 30,000 cukup lah. Dan dia tamak 3,000 sebab 20% letak dia bulan depan dapat. Bulan tak dapat depan, tak dapat hilang lah orang tu. Miskin. Sebab tu kita kena berhati-hati. Kalau kita ada banyak orang macam-macam buat tawaran, kita melapor dekat tempat yang sifat. Bila kita jumpa boleh. Dan dalam senarai apa dia kalau kita website pun ada. Dari website pun kena belajar kena sikit-sikit website tersebut. Apa saya dah bagi. Kalau cantik kita ni panjang sebenarnya. Dan kita ada buku satu kan? Buku satu kan? Satu dia makanan ni sekarang dia makin sarapan siap. Kita sampai 2 pagi ni. Okey, kita saya di sini kan. Macam bayar sini lah. Jimat masa. Ada di sini. Tak betul bawah. saya suruh lupa. Itu nak makan. Dia pun bagi makan yang suruh. Ada sedia roti. Saya sambil. Tak ingat pening kepala tu.
Tapi setakat ni okey musibat. Yang ramai-ramai belum. Saya dah habaq lah malah. Sunting dengan korang. Sebab saya nampak macam tak faham. Tapi sebenarnya saya cakap ni sangat bermanfaat kepada kamu, insyaAllah. Sebab ini adalah praktikal. Kalau kamu, saya pergi kursus banyak ibu-ibu. Satu kepala, 2,000, 3,000. Mahal dia sendiri. Ni kamu mana? Ada bayar tak mereka? Mereka untuk kelas? Free. Oh, free. Pergi makan. Ada ayat apa? Baik, so Satu diambil OT dan Ayat apa? daripada negara Islam. Baiklah ayat silap pun. Ustaz ada yang Baik, orang ni. di sini ada dalam bilik. Oh, dia yang bilik tu. Kan turun bawah. Jauh sangat lah. Berapa minit bagi rehat ni? Sampai jam 11. Lama. Apa 11 lah. Cerita. Bismillah, kita akan insyaAllah.
Sejak. Hah? Dari mana? Hah? Ada mau sekarang ni buat apa? Sekarang ni buat apa? Macam mana tak dengar? Tadi mana? Sebab gulai. Ipoh. Kita main Ipoh. Jauh. Pondok Bak Atas mana? Bak Atas mana? Main dah situ. Oh, alhamdulillah bagus. Di Yaman berapa lama? 7 tahun. Oh, masya-Allah. Banyak kitab habis. Di tari mah. Oh, masya-Allah, masya-Allah. Bagus. Hasya Bajuri mengaji semua? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bagus tu, kita bagus. Kita pakar ni. Anak kan ajak berbual ni. Mana kan? Saya buat dah. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. So ada tesis apa dia, Nadhiyatul Gharar oleh Syekh Abdullah Talib. Boleh cek dekat Google. Ada pembahasan dia Maliki. Dalam muamalat kita ni ada orang takwa kata Maliki yang paling bagus. Tak ada yang kata yang paling bagus. Semua mazhab bagus. Cuma kita kadang-kadang nazah kecenderungan tu menyebabkan orang Maliki kita dia paling terbaik. Dan dia buat istisyhad dengan kalam Ibn Taimiyah. Maknanya dia kaedah Malikiyah lah yang paling terbaik dalam muamalat pandangan. Tapi sebenarnya kalau kita kaji, semua mazhab ada kebaikan. Ada waktu Syafi'i yang banyak menolong kontrak. Ada waktu Hanafi, ada waktu Hanbali. Macam Aruf Murban ataupun Aruf. Mazhab ini mengharamkan. Tapi kalau kita tak fatwa mazhab Hanbali, itu susah. Para peniaga akan mengalami kerugian yang besar. Jadi ada waktu kita tak boleh nak kata oh mazhab ni yang terbaik. Semua mazhab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu bi Rasulillah tamisul gharfan min al-bahri aw rashfan min al-diyam. Jadi itu konsep kita. Tapi kita belajar Syafi'iyah ni kerana tariqah dia orang kata lekat sebenarnya mazhab Syafi'i ni kalau kita dalami tanpa ta'assub dia terbuka apapun. Satu dia ada qawm sendiri. Kita ada kitab Al-Misbah Al-Munir oleh Fayyumi. Dia menguraikan kalimat-kalimat Gharibah di dalam kitab Fathul Aziz. Baik, saya nak buat bacaan dia dalam saya punya online hari Selasa, saya buat 10 minit. Baca kalimah-kalimah. Misalnya Al-Ab, apa maksud Al-Ab? Diuraikan. Jadi kalimah-kalimah fiqh tu kita kena hafaz. Sebab tu para ulama dulu dia menghafal kamus dia, ada yang kamus muhid. Soal al-muhid tu. Antaranya Misbahul Munir, antaranya As-Sihhah. Sebab penghafazan kamus itu sebahagian daripada pentakwinan ulama. Tapi zaman sekarang ni ilmu tu tak terdedah menghafal kamus. Ya, paling kurang kita ada mu'jam wasit. Mu'jam wasit tu student tak ada. So bila dia tidak ada kamus, macam tidak faham syariah. Sebab syariah itu masuk melalui kamus-kamus. Jadi ini di antara pendedahan. Saya boleh buat dia satu program pendedahan. Macam mana kita nak sampai kepada pada marhalah-marhalah ini dengan bantuan-bantuan fiqh. Mana buku-buku fiqh yang membentuk dan juga buku-buku bahasa Arab. Dan Syafi'iyah ada semua. Dalam bidang hadis kita ada Ibn Hajar, kita ada At-Talqisul Habir, kita ada Bulughul Maram. So kita tu kita fokus. Memang dia buat untuk fuqaha. Khususnya At-Talqisul Habir, dia ada 8 jilid. Jadi kita fokus. Nak baca apa haji, baca je hadis-hadis yang berkaitan dengan haji. Kita tahu semua maklumat haji. Kalau dalam Musannaf Abdul Razak hadis haji dan umrah ni, banyak beratus-ratus. Tapi kita pergi bawa pergi umrah haji, baca umrah haji kan. Sedangkan dalam Musannaf Abdul Razak yang ada Syaibah tu beratus-ratus. Cerita pasal haji dan umrah, fadilatnya, doa dia. Jadi maknanya kita jadi pakar. Bila jadi mutawif orang dengar hadis Rasulullah, masa tu kita nak dendangkan hadis-hadis Rasulullah. Itu banyak. Tapi kita baca hanya 2-3 hadis, tak sampai 10 hadis. Jadi kita rugi peluang kita bawa sekarang. Yang penting kepakaran. Kemudian kita ada tafsir.
tafsir Baihaqi, tafsir Tabari, tafsir Abu Tayyib Tabari. Jadi kita ada dalam bidang kaedah fiqh, bidang usul fiqh dan kata sebab ulama Syafi'iyah ni dalam semua bidang dia. Jadi sebut saja ain. Sebab itu kebanyakan ulama pilih tariqah Syafi'iyah bukan kerana Syafi'i, tetapi kerana tariqah dia tu lengkap. Dalam Abu Hanifah tak ada qamus. Mereka guna qamus yang sedia ada, tetapi dia tidak ada ulama mazhab yang mengeluarkan qamus. Kita memang mazhab kita keluar qamus, nama dia Al-Misbahul Munir fi Syarh Gharaib al-Fathul Aziz. Mana buku dalam Fathul Aziz tu. Dan juga Imam Azhari menguraikan bahasa-bahasa Imam Syafi'i dalam kitabnya Az-Zajrah. Bahasa dalam kitab tu ada qawamis. Jadi bukan kerana ta'assub, kerana dia punya documentation dia. Sama dalam semua bidang pun. Syair kita ada Dewan Imam Syafi'i. Kita tak ada Dewan Imam Malik, tak ada Dewan Abu Hanifah, tak ada. Walaupun mereka boleh bersyair tapi tak dikumpulkan dewan. Sebab itu kita ajak tariqah ni sebagai platform, bukan nihayah. Tak ada nihayah. Kemudian tarafum kepada mazhab-mazhab yang lain. Baik, kemudian kita masuk fasl wal mutabayyan bil khiyar ma lam yatafarraqu. Ini jarang dah digunakan di waktu sekarang ni. Di bank pun guna untuk sistem dia untuk elak daripada apa-apa kontrak-kontrak yang lain kita nak batalkan ke, nak pulangkan duit ke khiyar ain. So kita meskipun disebut mutabayyan, ini dipanggil dalam lughah min babi taghlib. Arab ni dia suka ijaz. Misalnya matahari dan bulan kita sebut qamarain. So satu bulan satu matahari disebabkan qamar itu lelaki, asyams itu perempuan, dilebihkan lelaki. Itu tabiat dia. Dia panggil min babi taghlib. So kita mutabayyan maksudnya al-bai' wal mushtari, bukan dua-dua penjual dan pembeli. Bil khiyar masih ada option selama mana dalam majlis. Bil urfi. Jadi kalau kita keluar daripada kedai itu, maka hak khiyar majlis itu dah tak ada. Khiyar dalam mazhab Maliki sampai 3 bulan. Macam-macam khiyar. Tapi yang masyhur khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar ain. Tapi kedai sekarang sudah tak, apa-apa barang tak boleh dikembalikan. Betul tak? Juga kadang-kadang pengguna ni sebenarnya kita tak boleh salahkan penjual juga, sikap pengguna tu yang tidak aman. Ada kes misalnya kita di Telaga Biru, majalah tu rosak, tak apalah, masuk dalam sebut khiyaril ain lah. Jadi kita boleh refund balik, tetapi dia baca sampai habis. Dia baca sampai habis, baru dia bagi kita. Maknanya dia reda. Kita dalam etika khiyarul ain, bila kita nampak kena kembalikan secara fauran. Makna tidak boleh bertanggung, melainkan hari cuti lah. Tapi maknanya dia tak boleh baca dah. Sekarang ni pelanggan tu dia baca sampai habis, ada rosak, baca lagi. Makna dia istiqlal. Di situ berlakulah kerugian kepada kedai. Dia baca, dia koyak sikit saja, macam tu hilang. Tapi kadang tahu aitnya bunuh. Tapi kita sebagai kedai, kita nak jaga reputation, tak apalah, bagi majalah baru, majalah tu kita ambil walaupun dia baca habis. Nampak nak sikap customer. Kita sebagai customer kena amanah dan tahu ada aib. Apa kewajipan kita dalam khiyarul aib? Kena pulangkan dengan segera. Ni makan juga, makan sedap. Kalau makan tu maknanya kita dah qabat bil istihlak. Kita dah guna dah. Cuma kita boleh minta kurang harga. Tentunya dia tu minta kurang harga sikit lah. Dia dah baca habis dah. Kalau kita dia faham etika fiqh, dia baca habis dah. Dia minta lah kata harga majalah solusi RM10. Dia minta kita bayar RM8. Tidak, nak majalah baru dalam keadaan dia telah baca habis. Sebab tu dalam ekonomi, akhlak ekonomi, kalau baca buku Syekh Qaradawi rahimahullah, ada kitab dia Daur Qiyam al-Adab fil Iqtisad Islam. Dalam bahasa Melayu dah ceritakan PTS. Tapi saya kalau baca kitab Arab baca Melayu. Kalau nak baca dulu untuk timbal baliklah. Jangan bergantung kepada buku Melayu. Hatta buku saya yang saya jual ni untuk memudahkan. Macam usul fiqh saya tu kalau beli itu adalah sebahagian tadrib usul fiqh dan adaptasi warak.
Di belakang tu ada adaptasi waraqat, saya adaptasikan dalam bentuk tulisan pengarang. Bukan syarah waraqat, adaptasi, ringkaskan, diterangkan dan aplikasi usul. Jadi itu untuk sementara, tapi kamu kena baca kitab Arab juga. Jangan bergantung kepada kitab Melayu sebab boleh berlaku penipuan kefahaman. Bukan buku nipu, penipuan kefahaman kita tak tepat. Bahasa Arab mesti ambil daripada kitab. Jadi apa nama dia, itu yang berlaku, iaitu buku itu menerangkan tentang adab mustahlik, adab-adab. Dia pun kena jujur seperti bila kita tuntut penjual jujur, mesti juga kita jujur dengan penjual. Walau ma ayyashtarita ja'ala al-khiyara ila 3 ayyam. Kita boleh letak 3 hari untuk khiyar syarat. Tengok dulu, cek sesuai dengan sini rumah lah. Rumah boleh kita tengok. Itu dipanggil sebagai apa nama dia, pembayaran kos. Pembayaran kos bukan pemotongan duit. Tak boleh dipotong sebab tak ada dasar apa. Sebab dalam fiqh ni, kalau kamu buat apa-apa keputusan, mesti kita justify. Mesti ada justification. Based on apa? Kamu buat ni, angkat apa? Itu soalan. Saja nak potong pun potong atas apa? Waitul ke, suruh ke apa? Nampak? Jadi tak boleh macam kita buat satu benda, tiba-tiba di bawah dia kosong. Kita tak boleh buat rimak. Tak boleh nak komen. Kita buat ni untuk apa? Jadi itu adalah aqliyatul faqih. Aqliyatul faqih merekod semua aktiviti. Itu dia bagi fiqh. Fiqh adalah apa dia? Al-ilmu bi al-ahkam al-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillah al-tafsir. Muktasab al-muktasab, sifat kepada al-ilmu. Dia letak belakang sini. Al-ilmu maksud al-mustanbatatu min adillah al-tafsiriyah bi istidlal. Jadi itu fiqh, makna kita duduk kaifiyah tu jurus. Dia ada duduk sunat, ada duduk makruh, ada duduk bertinggung, ada duduk ulur kaki. Kesemuanya ada sifatul ahkam. Apa sebab sifatul ahkam ataupun sifatul af'al? Af'al itu mausuf bil hukmi taklif. Perbuatan kita tu direlitkan dengan hukum syar'i. Menguap, apa hukum menguap? Ada hukum apa ya? Hukum dia adalah makruh kalau kita tidak letak. Sebab menguap bukan hukum taklifi. Menguap adalah af'al ikhtirariyah. Hukum taklifi berkaitan dengan af'al ikhtiyariyah. Af'al ada dua, ikhtiyariyah dengan kita buka macam tu, makruh. Kita tutup, hukumnya sunat. Tapi hukum menguap tu tak ada hukum. Macam kita lapar ada hukum kan? Tak ada. Tapi makan benda haram tu yang hukum. Marah ada hukum tak? Tak ada. Apa yang ada hukum? Bila kita maki orang. Bila kita marah, kita maki dia, baru ada hukum syar'i. Tapi perasaan marah dalam jiwa kita ada dosa tak? Tak ada. Nampak tak? Macam mana fiqh menganalisa setiap perbuatan kita yang bersifat ikhtiyariyah, bukan iktirariyah. Kalau dia menganalisa iktirariyah, dia akan terikat dengan sawabit, lawahid, dengan qara'id. Makna tengah marah tu, apa hukum yang keluar? Kalau dia maki, dosa. Kalau dia istighfar, dapat pahala. Kalau kita mengantuk ada hukum tak? Tak ada, benda luar kawalan. Tapi kalau kita bawa kereta juga, accident, ada hukum dia. Dia panggil negligence, kita cuai. Sebab tu kita tidur, tak tidur juga. Nampak? Itu. Baik, idza wujida bil mabai' aibun falil mushtari raddu. Apabila didapati, sebab tu idza ditahqiq, memang kita dapati betul-betul. Ingat, in ditardid syak, idza ditahqiq. Idza ni maksud kita dapati secara betul-betul pada barang tersebut ada defect, ada keaiban yang mana yang usul qimah. So kita ada khiyar. Sebab tu dia guna apa? Falil mushtari, menunjukkan kepada right. Makna dia apa right? Dia boleh ambil dengan minta kurang harga ataupun boleh kembalikan, dia refund balik duit. Kalau dia nak wajibkan, dia guna wa'adal mushtari. Itu cara kaedah kita baca. Sebab itu pembacaan kitab Turas ini sebenarnya walaupun dia literal, kita boleh kembangkan dengan menggunakan dalalan. Sebab itu dalam ilmu lughah, dia ada ilmu yang dipanggil fannu dilalah.
al-lughatul mabda'a wa ma'naha. Kita bukan setakat kaji literal, tetapi kita kaji maknanya yang diambil secara mutabaqah, tadamuniyah dan juga iltizam. Tapi benda ni maqamat mujtahid. Kita tak tahu, kita tak tahu. Cuma saya dedahkan kepada kamu supaya kamu nampak, oh, seronok nak belajar. Kau pergi library Zabak tu, ada ke Zabak? Kan tutup dah. Masa ya? Dulu senang masuk lah, nak masuk kena apa? Oh, kan dia pilih buku pun terbatas. Zaman saya buat master sini tu, senang sikit. Pergi masuk abang itu kan. Saya rasa kali makin payah. Dia guna itu saya masuk apa? Guna scan, kena bagi tahu buku. Oh, dulu lambat yang jadi bagi susah je, tak apa buku sendiri lah. Sebab kita payah nak buat research habis satu buku ni. Kita nak habis 10-20 buku tu tak ada meja. Dia tak bagi situ. Tak bagi situ. Yang saya rasa lah, kan? Boleh. Ambil banyak-banyak tu. Tak boleh kan? Tak boleh lah. Dia penjaga tu hak mereka lah. Cuma kita bila beli tu nanti sekali ambil satu buah, 3 buah, bila nak. Kita tak jimat masa kan. Jadi dia menggunakan falil mushtari masuk. Falil mushtari haqqun. Sama ada imdha, sama dia nak teruskan ataupun dia nak rad, dia nak kembalikan. Tapi kalau dalam kitab apa dia huraian, syarat dia kena kembalikan secara fauran. Kalau dia guna makna dia radiyah bil ain, maka dia tak boleh kembalikan. Oh, sangat kalau kita jadi juru audit fiqh ni seronok. So kita akan catat dia ni apa. Dia jual tak jual. So taib. Kemudian selesai. Ada siapa tanya tak? Ya. Ya. Tapi waranti ni dia ada istilah satu waranti, satu garanti. Itu kesemuanya dimasukkan sebagai satu dalam ahkam security. Dia apa dia dalam khiyarul ain. Cuma dalam segi apa legal dia ada beza. Yang mana satu compulsory dipanggil waranti. Waranti itu yang penting. Garanti ni tak semestinya dia bagikan apa barang baru. Waranti tu yang kita dapat barang baru. Saya tak ingat, tapi kena check balik. Beza di antara waranti dan garanti. Walaupun dia hampir sama kan. Dia kompensasi juga, kita ganti OE juga. Tapi itu di antara ruang yang kedai nak yakinkan customer. Dalam WhatsApp memang saya akan bagi. Dalam tempoh setahun atau itu kebanyakan dia barang-barang mahal. Sebab dia pada tinggal di reputasi. Dia bukan mana, tapi kedai tu saya dia besar lah, mana duit banyak. Jadi dia pun tak terima banyak lah. Yang penting ada surat waranti tu. Sebab tu beza waranti dan garanti tu. Garanti tu dia tak kuat seperti waranti. Waranti tu kuat. Jadi kita tanya, kita ada waranti tak? Kita tak sebut garanti, kita sebut waranti. Supaya kalau tempoh 2 tahun tu rosak, kita memang dapat. Kalau barang-barang rosak macam kereta 5 tahun, rosak pintu dia ganti. Beribu-ribu pintu tu. Tapi ada tempat-tempat yang jarang rosak dan dia murah, dia tak bagi orang. Macam apa bebek tu, macam dalam tayar tu dia panggil apa? Break tu dia tak ada orang tu. Itu bayar sendiri. Tapi kalau cermin dia ada, yang ni dia ada. Dia cari benda-benda yang kita berat bayar. Tapi benda-benda yang simple ni kita, dan dia memang akan rosak sendiri. Cermin ni kan jaga elok tak rosak. Jadi macam bebek ni memang setahun pakai dia akan DP. Jadi jenuh oleh bawa nanti kita tu. Sebab itu memang dia akan haus kan. Itu semua dalam ahkam al-dhaman, dia panggil kafal. Ahkam dhaman jaminan. Baik, kemudian tidak, ini hukum pertanian menarik sangat. Tidak boleh jual buah secara mutlak, sama ada masak tidak masak di atas pokok, melainkan sudah masak. Ini nak jaga kesihatan. Jadi sains tak elok makan buah-buah masak. Betul, nak makan boleh tapi tak elok. Dan kemungkinan rosak tu ada. Bila kita beli buah dari pokok, kita tak makan lagi, kemungkinan binatang-binatang akan makan. Jadi sebab orang tu beli sebab harga murah. Betul tak? Bila buah tak masak, harga murah. Jadi kita kata saya beli buah ni tapi tak potong lagi sebab nak tunggu masak. Dalam tempoh nak tunggu masak tu, barangkali yang rosak tu mesti ada. Maka Rasulullah larang jual buah dari pokok, melainkan dengan kita potong.
Bila kita potong, kita telah memutuskan hubungan tabaiyah tu, dia jadi asliyah. Jadi kita tarik dia, kita makan. Tapi kalau kita jual, masa dia kata pokok dalam keadaan tidak rasa, benda tu manfaat tak dapat lagi kepada pembeli. Cuma dia dapat mungkin harga murah. Sebab buah ni dia meningkat mahalnya berdasarkan kualiti. Bila masak, orang tertentu je boleh makan masak. Dia kena cucuk dengan belajar, dia kena benda-benda yang lain. Satu kita tengok buah mangga yang tinggi tu, dia bagi apa sobok-sobok supaya enak dimakan. Kalau tak bersobok tu kita makan sebiji, satu potongan tu je. Lain kita buang. Nampak? Jadi Rasulullah tak nak dari sudut satu kesihatan, satu tu dari sudut keberangkalian rasa. Kalau nak beli juga mesti dengan bisyartil qat'i, kena potong. Sebab bila potong tu kita nampak orang tu nak makan. Jadi tak ada risiko-risiko kerosakan yang akan menyebabkan bergaduh. Maqasid dia tak mau bergaduh. Nanti kita beli buah tak habis lagi, lepas sebulan buah habis, buah tu berlubang, tupai makan, bulan ada. Perlu tengok falsafah maqasid syariah di dalam buyur ini. Dia panggil maqasid khassah. Banyak ulama tulis maksud dia maqasid buyur. Nilainya tak mau gaduh, keadilan, semua ni nilainya. Kalau barat baca, dia kagum dengan syariah Islam. Cuma kita sebab tu fiqh kena dikaitkan dengan maqasid syariah, baru dia nampak cantik. Kalau kita je bincang halal haram, dia tak cantik lagi. Dia tak boleh terang kepada orang bukan Islam ni. Orang bukan Islam kena ada nilai masalih, nilai maqasid, nilai hikmah, nilai falsafah. So itu dia punya falsafah. Wala bay'u ma fihi riba bi jinsi ratban illa laban. So tidak boleh kita menjual satu benda yang bersifat riba, tamar dengan tamar. Ya. Sebab itu akan berlakunya kezaliman sosial. Kalau ada tamar yang kering dengan tamar yang basah, kita buat pertukaran. Di situ akan berlaku. Sebab dulu pertanian sangat kuat. Kalau kita tengok Raja Saudi saja, subhanallah, nilai tamarnya ada trilion. Kita beli itu pun mahal. Kita pergi Mekah tu beli sekilo tamar apa yang Rasulullah makan tu? Apa dia? Ajuh tu RM70. Apa banyak sikit je. Makan habis. Orang main dalam habis. Nilai sangat tinggi. Jadi sebab itu diketatkan. Sebab ini dipanggil dalam riba, ini dipanggil kezaliman sosial. Kalau individu, dia kadang-kadang tak nampak kan? Tapi bila perangkaan yang besar, segi makro yang sangat tak bagus. Sebab di sana akan berlaku kezaliman sosial. Lepas tu kalau pinjaman alung ni dia individu, orang kata apa? Dia tak ada masalah. Sebab dia kata saya pinjam 10,000, saya buat bisnes, saya boleh bayar balik dengan bunga. Kalau alung di Malaysia 12% tanpa cagaran, dengan cagaran, ada kolateral. 18% tanpa cagaran. 18% tanpa cagaran. Kita di bank ni yang tak ada cagaran personal loan. Dia tu dia retail, rate dia tinggi. 6%, 8%. Sekarang ni banyak 8 ke 9 rupiah lah. Tinggi. Awak personal loan sekarang ni, uish, tak 1,000 kena bayar. Tapi kita bagi financing lah. Berbanding dengan rumah rate dia rendah sebab dia ada mortgage. Mortgage tu rumah tu jadi cagaran, tak boleh bayar, jual rumah. Personal loan tak ada apa-apa kolateral yang mana kalau kita tak mampu bayar duit hutang kita tu, bank nak gadai apa? Melainkan Agro Bank, dia sebagainya dia ambil penjamin. Personal loan nak cover dia nak Syafiq. Kafi itulah teruk. Kadang-kadang puak kita dia pengajari. Kadang-kadang cikgu sekolah